TV KPM. La 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 la. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Trans Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Saya tengah mewarna ni, colourkan sikit sebab subjek kita pagi ni berkenaan dengan produksi reka tanda dan lebih khusus lagi topik kita adalah tipografi dan juga logo. So saya tengah mewarnakan salah satu logo yang ada. So kita ada teknik, ada cara macam mana nak menghasilkan logo dengan cara yang mudah tapi hasilnya luar biasa, cantik. Ons ke tak ons? Tapi siapa cikgu yang nak bersama dengan kita pada pagi ini? Kita saksikan dulu profil guru ini. Sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan. Itu dia tagline ataupun moto cikgu kita, yang mana cikgu merupakan guru mata pelajaran vocational produksi reka tanda di SMK Bandar Sentul Kuala Lumpur, Cikgu Muhammad Ashadi Muhammad. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Baik. Sihat cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Rasa sangat seronok dapat jumpa dengan cikgu pagi ni sebab saya sangat suka dengan lukisan, tetapi malangnya saya tak pandai melukis cikgu. So hari ni kita nak belajar dengan cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, suka kita nak ingatkan kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini, kita belum lagi menang mendepani pandemik COVID-19. So sentiasa budayakan norma baharu. Macam saya dengan cikgu, kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, dan saya dan cikgu pakai pelitup muka, dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk sama-sama kita gunakan, yang mana kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Cikgu dah guna, saya pun kena guna. Itu dia. Ini sama-sama kalau kat rumah tak ada gel pembasmi kuman, boleh guna air dan juga sabun untuk sama-sama kita nak menjaga kebersihan. Bila dah pakai hand sanitizer, bila berjumpa dengan orang, make sure terus pakai pelitup muka, jangan buka. Okey, itu yang paling penting. Baik cikgu, saya suka nak belajar pada pagi ni, tapi saya tak suka belajar seorang-seorang cikgu. Ya. Boleh saya nak bawa kawan-kawan saya, boleh? Boleh. Okey. Jom kita nak persilakan rakan-rakan saya daripada SMK Bandar Baru Sentul Kuala Lumpur. Itu dia yang berada di Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar semua? Khabar baik semua. Khabar baik semua, alhamdulillah. Baik, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan saya daripada SMK Bandar Baru Sentul ni. Boleh tak? Kita mulakan dengan Afan. Silakan Afan. Nama saya Muhammad Afan bin Abdul Aziz. Saya dari SMK Bandar Baru Sentul. Baik, terima kasih Afan. Seterusnya Khairul Ridwan. Silakan. Saya Muhammad Khairul Ridwan bin Syamsuddin dari SMK Bandar Baru Sentul. Baik, terima kasih Khairul. Itu dia siap kat kening sebelah macam Ziana Zain tu kan. Marah nampak gaya dia tu. Baik, seterusnya Afiq. Silakan Afiq. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Afiq bin Abdul Aziz daripada SMK Bandar Baru Sentul. Baik, thank you Afiq. Seterusnya Nabil Fansuri. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabil Fansuri dari SMK Bandar Baru Sentul. Baik, bila ada kumbang, ada juga bunganya. Kita persilakan Putri Balkis. Silakan. Assalamualaikum, nama saya Putri Balkis Zulkifli Muhammad Luqman daripada SMK Bandar Baru Sentul. Baik, terima kasih Putri Balkis. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama dengan kita pada pagi ini untuk belajar sama-sama. Kita punya topik, subjek kita produksi reka tanda, dan topik kita adalah tipografi dan juga logo. Selalu orang cakap cikgu, nak melukis ni mesti orang yang ada tangan seni je. Kan, bukan senang nak melukis. Tambah-tambah kalau orang yang tangannya, kalau istilah tak pandai main bola, kaki bangku, tak pandai melukis ni tangan bangku je. Kan? Macam mana untuk pelajar macam ni, termasuk saya lah. So kita nak tengok pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini, tentang tipografi dan juga logo. Kita saksikan dulu video ini. Saya suka dengan topik ini kerana saya dapat mempelajari unsur-unsur seni dan elemen seni dalam menghasilkan logo. Reka bentuk logo akan lebih menarik kerana menggunakan elemen seni seperti warna, image, garisan, bentuk dan lain-lain. Saya berharap
Lepas ini saya dapat mereka bentuk logo dengan mudah dan cepat berdasarkan idea perkembangan logo. Saya suka dengan topik ini kerana saya dapat mempelajari unsur-unsur seni dan elemen seni dalam menghasilkan logo. Reka bentuk logo akan menarik kerana penggunaan elemen seni seperti warna, imej, garisan, bentuk dan lain-lain. Untuk tipografi dan logo pula, saya dapat mereka bentuk dengan mudah iaitu merujuk kepada jenis-jenis tipografi seperti huruf serif, sans serif, skrip dan lain-lain. Manakala logo pula ada 4 jenis juga, iaitu logo huruf dan representasi, logo representasi dan logo simbol. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita, reka bentuk, produksi reka tanda, dan topik kita tipografi dan juga logo. Baik, itu pandangan rakan-rakan kita ataupun pelajar-pelajar kita, cikgu, berkenaan dengan subjek dan juga topik kita pagi ini. So, macam cikgu sendiri, apa sebenarnya dalam subjek produksi reka bentuk dan topik kita tipografi dan logo ni, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam topik dan subjek ni, cikgu? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, pada pagi ini saya akan tunjuk kita akan belajar tentang tentang produksi grafik, iaitu dalam asas reka bentuk. Dan di dalam tajuk tersebut kita akan pelajari tentang prinsip reka bentuk, elemen seni, logo dan tipografi ya. Untuk kita bentangkan di mana pelajar boleh dapat menghasilkan logo dengan aplikasikan elemen seni reka dalam untuk menghasilkan logo lah. Okey, itu dia. Dan betul ke cikgu orang cakap kalau orang yang nak menghasilkan ataupun macam inilah dia dalam bentuk lukisan, cikgu, adakah orang yang mungkin dia tidak ada tangannya tak lembut pun dia boleh menghasilkan karya-karya sebegini, cikgu? Okey, pada pendapat saya lah, kalau kita ada tangan seni, cakap tangan seni kan, adanya kemahiran boleh melukis. Tapi kalau yang tak ada kemahiran, contohnya tak pandai melukis, benda tu kita boleh belajar. Nanti sikit demi sedikit nanti dapat kita buat sketch ataupun lukisan untuk menghasilkan logo lah. Maknanya adanya lakaran, idea dan sebagainya nanti. So maksudnya tak mustahil lah cikgu untuk seseorang tu nak menghasilkan logo. Bak kata orang kampung saya, nothing impossible in this world. Itu dia. Tidak ada yang mustahil dalam dunia ni. Baik, cikgu, kita nak bagi peluang rakan-rakan kita dekat rumah dan juga mereka yang berada di Google Meet untuk get ready. Untuk sebelum kita meneruskan pelajaran, kita nak berhenti seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. SMK Methodist SES Kampar. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 Terima kasih, Cikgu. Don't know what to say. You were just like one spring day. Hai, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Ilmi. Tadi kita dah tengok kiriman ucapan Hari Guru daripada pelajar kita, daripada Adib Adham Muhammad Izzuddin. Saya tadi terakhir
terbawa-bawa lagu yang digunakan dalam video tersebut. Baik, yang mana tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Walaupun Hari Guru dah berlalu, tetapi sentiasa kita kenang dan ingat jasa guru kita walau di mana pun kita berada. Baik cikgu, kita tak nak lengahkan masa lagi cikgu. Saya pun nak tahu sebenarnya, saya walaupun tak pandai melukis cikgu, tapi nak sangat kalau boleh saya dapat hasilkanlah satu bila habis belajar nanti. Baik cikgu, kita mulakan cikgu. Silakan cikgu. Okey. Saya mulakan dengan kita akan tunjukkan slide lah macam mana untuk asas reka bentuk, macam mana kita nak hasilkan logo. Kita kena tahu dulu tentang prinsip reka bentuk dan elemen seni. Ya. Okey. Baik cikgu. Okey. Okey. Okey, ini adalah untuk modul 2 murid-murid. Okey, yang tajuk iaitu adalah produksi grafik. Asas reka bentuk grafik Ya. Okey, di sini asas reka bentuk grafik ni ada 7 Kalau kita nak dapatkan reka bentuk logo yang menarik, kita perlu kuasai 7 asas reka bentuk lah. Ya. Okey, yang pertama kita ada kesatuan, kedua imbangan, irama dan pergerakan, harmoni, kontra, penegasan dan kepelbagaian. Okey, yang ketujuh prinsip reka bentuk ini adalah bergabung untuk kita dapatkan idea, kita dapatkan reka letak yang menarik berdasarkan unsur-unsur ataupun asas reka bentuk. Okey, kita akan tengok satu persatu. Ini adalah contoh cikgu akan tunjukkan. Yang pertama, harmoni. Okey, dari segi harmoni merujuk kepada susunan atau ulangan unsur-unsur seni. Okey, terbahagi kepada 3 alam semula jadi, buatan manusia dan karya seni. Okey, yang ni gambar berbeza-beza. Kalau kita tengok dari segi alam semula jadi menunjukkan apa terbentuk apa, ataupun kita tengok dari segi buatan manusia dan karya seni berbeza. Ya. Okey, kemudian kita tengok pula adalah kontra. Okey, maksud kontra itu adalah wujud apabila terdapat unsur-unsur seni yang mempunyai ciri yang bertentangan atau perbezaan dalam satu gubahan. Ya. Okey, kesan kontra dapat ditimbulkan dalam karya-karya visual melalui olahan, teknik dan gaya yang berbeza lah. Okey, ni maknanya di sini pun kontra ada 3 bentuk, iaitu alam semula jadi, buatan manusia dan karya seni. Kemudian kita tengok yang ketiga, penegasan. Okey, untuk unsur penegasan wujud pada sesuatu gubahan apabila terdapat unsur yang menonjol di dalamnya. Antaranya adalah prinsip rekaan penegasan dalam gubahan seni dapat menimbulkan fokus dan tumpuan, menarik perhatian dan mengelakkan kebosanan. Okey, kat sini pun kita ada contoh. Ada 3 alam semula jadi, buatan manusia dan karya seni. Okey, murid-murid Muhammad Afan. Okey, kalau awak tengok dari segi karya seni alam semula jadi, gambar apa yang awak nampak kat situ? Dalam semula jadi cikgu. Ya. Rama-rama. Okey, rama-rama. Kalau kita tengok sini, apakah unsur penegasan di situ? Unsur dia? Rama-rama ataupun daun yang awak tengok di belakang tu. Penegasan ni ialah yang rama-rama tu. Okey, yang nampak timbul, yang kita nampak jelas adalah rama-rama. Okey, kemudian imbangan. Imbangan bermaksud keadaan yang berpadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan perhatian. Kita dapat 2 jenis imbangan, itu imbangan simetri dan imbangan yang tidak simetri. Okey, Nabil, boleh bagi tahu cikgu apakah maksud imbangan simetri? Baik, silakan Nabil. Nabil maksud imbangan simetri. Nabil tak dengar suara Nabil? Tak dengar. Tak, Nabil, saya rasa mikrofon ataupun mungkin jack Nabil tu dah ada problem sikit. Mungkin ada rakan-rakan lain yang nak bantu. Okey, rakan-rakan yang boleh bantu masuk Nabil. Imbangan simetri. Saya nampak Khairul Ridwan, cikgu. Khairul Ridwan Khairul Ridwan boleh bagi tahu masuk imbangan simetri. Silakan. Berpadanan dari segi berat, tarikan dan tumpuan perhatian.
Okey. Betul tak cikgu? Betul. Okey, maknanya imbangan simetri ni adalah imbangan yang sama. Kiri dan kanan maknanya sama. Okey, imbangan yang tidak simetri. Okey, dekat sini imbangan yang tidak simetri adalah imbangan yang mungkin ada perbezaan dari segi kiri atau kanan, bawah atau atas. Maknanya gambar tu tidak sama. Tidak sama. Okey, kemudian kita tengok kepada irama dan pergerakan. Okey, kalau biasanya pergerakan ni dalam keadaan bergetar, bergoyang, bergegar, berayun, memancar, bersinar dan sebagainya melalui proses pengolahan unsur-unsur seni dengan cara dan teknik tertentu. Okey, dia tujuannya untuk memberikan imej lebih realistik. Okey, ini adalah contoh tentang irama dan pergerakan. Yang mana kita tengok yang berpusing itu dalam bentuk cahaya, maknanya bergerak. Dan yang kedua mengalir, maknanya kalau kita tengok gambar tu, walaupun gambar tu tidak bergerak tapi kita nampak seakan-akan bergerak. Itu adalah contoh mengalir. Okey, kemudian yang keenam kepelbagaian. Okey, kepelbagaian ialah keadaan yang mempunyai pergabungan berbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dari sudut dari sesuatu gubahan. Okey, aplikasi rekaan terdapat memberi gaya, variasi, tenaga, daya tarikan dan bagi sesuatu gubahan. Okey, yang ini pun ada 3 contoh, iaitu alam semula jadi, buatan manusia dan karya seni. Kalau kita tengok dekat situ, maknanya kepelbagaian, kalau dalam laut contohnya lah alam semula jadi, macam-macam ada kita boleh tengok. Batu karang ada, ikan ada, batu karang dan hidupan laut lah. Okey, kemudian kita ketujuh kita tengok kesatuan. Okey, kesatuan adalah gabungan beberapa unsur dan prinsip seni untuk menghasilkan karya seni yang menarik. Okey, prinsip kesatuan digunakan untuk menampakkan karya yang lebih realistik. Contohnya kesatuan, dekat di bawah ni ada gambar. Ada 2 gambar. Kalau tengok dari segi kesatuan pasukan beruniform, nampak dia seragam. Itu adalah kesatuan. Okey, kemudian kita tengok juga kepada elemen seni. Elemen seni adalah memainkan peranan yang penting untuk kita menghasilkan logo. Baik. Cikgu, cuma saya tertanya cikgu berkenaan dengan asas reka bentuk grafik yang ada 7 tadi. Kalau kita tengok tadi satu persatu lah antaranya ada harmoni, kesatuan, kontra, penegasan dan yang selain itulah. Cumanya persoalannya adakah dia mesti dipilih, maksudnya dalam menghasilkan karya adakah kita perlu pilih satu, contoh harmoni saja, ataupun boleh digabungkan beberapa elemen dalam asas reka bentuk grafik tu. Contoh harmoni ada dalam tu, penegasan pun ada dalam tu, mungkin kontra pun ada dalam tu juga. Adakah boleh atau macam mana cikgu? Okey, boleh. Biasanya kalau kita nak hasilkan logo yang baik ataupun logo yang lebih menarik, kita perlulah gabungkan reka bentuk prinsip reka bentuk tadi dari segi irama dan pergerakan, adanya unsur imbangan, ada unsur-unsur yang terdapat dalam unsur reka bentuk tadilah, prinsip reka bentuk. So tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita hasilkan logo yang terbaik. Okey, baik, kita tengok pula dari segi elemen seni. Okey, Puteri Balqis, sila bagi tahu cikgu ada 6 elemen seni. Okey, yang Puteri Balqis yang telah belajarlah. Yang pertama garisan, yang kedua rupa, ketiga bentuk, keempat jalinan, kelima ruang, keenam warna. Okey, ada 6 elemen seni yang kita perlu tahulah. Biasanya elemen seni ni termasuk dari segi karya visual sekurang-kurangnya kita tahu maknanya dalam proses reka bentuk tu ada unsur-unsur elemen seni. Okey, kemudian kita akan tengok contoh yang cikgu bagi Okey, yang pertama garisan. Okey, biasanya garisan ni adalah yang utama. Maknanya kalau kita nak bentuk logo, kita nak bentuk reka bentuk, mesti adanya garisan ataupun titik untuk menghasilkan garisan. Okey, garisan adalah kesan titik yang bergerak dan bersambung dalam satu ruang. Maknanya kalau tak ada titik, maknanya tidak wujud garisan. Kemudian garisan mempunyai berbagai jenis pengertian berbeza seperti kasar, halus, panjang, pendek, lurus, bengkok dan sebagainya. Dan kemudian unsur garisan dapat dilihat dalam alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Okey, ni contoh kalau kita tengok garisan tebal,
garisan nipis, garisan putus-putus biasa kita gunakan untuk bila kita menghasilkan reka bentuk. Adanya garisan untuk kita adakan kita nak nampakkan perbezaan dari segi rekaan idea ataupun olahan idea kita supaya benda tu lebih menarik. Okey, ada juga jenis garisan yang garisan silap pangkah, garisan berlingkar, garisan berpancar, garisan titik-titik dan garisan bergerigi. Ini adalah garisan yang mana contoh-contoh yang dapat kita hasilkan bila kita membuat sesuatu olahan idea ataupun untuk idea lah. Itu dia. Baik, kalau kita tengok antaranya adalah tadi dengan garisan cikgu adalah one of daripada 6 yang cikgu nak sampaikan pada kita pada pagi ini. Baik, cikgu kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Kita akan kembali selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana, terus stay dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah belajar berkenaan dengan asas reka bentuk grafik ada 7 dan kita dah masuk kepada elemen seni yang mana kita ada 6 tapi kita baru masuk yang pertama. Kita belajar berkenaan dengan garisan. Baik, cikgu, kita nak teruskan cikgu untuk sesi pembelajaran kita pagi ini. Silakan cikgu. Okey, kita sambung Maknanya yang kedua, kita ada rupa. Kalau kita tengok dekat sini, kalau bentuk yang kita lukis tu tiada rupa, tiada pengenalan, maknanya kita tak nampak apa bentuk yang kita nak buat. Okey, rupa ialah hasil pertemuan titik penghujung sesuatu garisan dengan titik permulaan. Maknanya kita dapat hasilkan rupa. Rupa ialah kawasan rata yang dilingkari oleh garisan luar serta tidak mempunyai jisim. Okey, rupa juga hanya mempunyai panjang dan lebar. Susunan rupa yang sama secara berulang-ulang menggunakan garisan grid akan menghasilkan corak. Okey, untuk olahan rupa boleh menghasilkan lambang, logo dan tipografi. Rupa boleh diolah dalam bentuk positif atau negatif. Terdapat 2 jenis rupa, itu rupa geometrik dan rupa organik. Okey, kita akan tengok dekat sini rupa dalam bentuk imej positif dan rupa negatif. Okey, kalau kita tengok rupa positif, dia adalah rupa yang mana rupa yang kita tengok dalam bentuk gambar ataupun ruang yang berbeza. Maknanya rupa positifnya dia berada di dalam. Kalau kita tengok negatif, maknanya reka bentuk ataupun olahan itu berada di luar. Maknanya kawasan itu warna hitam tu adalah negatif dan yang putih itu adalah positif. Okey. Untuk keseluruhannya kita tengok rupa geometrik dan rupa organik. Okey, rupa geometrik ini bersudut bergarisan lurus dan mempunyai bucu yang tajam. Okey. Geometrik ini adalah rupa yang mana kita lukis tu ada bucu, mempunyai garisan yang tajam. Itu adalah geometrik. Berbeza dengan rupa organik bebas dilukis secara spontan dan tanpa sudut. Okey, kalau kita tengok dekat sini tidak ada pun sudut dalam bentuk yang spontan dan bebaslah, gaya yang bebas. Kemudian rupa dijadikan logo ataupun simbol. Biasanya rupa ni kita ambil contoh, ada 3 contoh dekat sini. Contohnya cawan, kita boleh jadikan bentuk logo. Maknanya idea kita dekat sini kita boleh ambil daripada alam semula jadi ataupun buatan manusia lah. Pokok dan jalan raya lah. Maknanya kita dapat hasilkan logo untuk idea yang kita dapat lah. Kemudian warna. Okey, warna memainkan peranan yang penting. Bila kita nak reka bentuk logo, warna adalah yang perlu kita tahu. Okey, di sini terdapat 3 warna asas. Okey, saya nak tanya murid saya. Baik, cikgu, silakan cikgu. Okey, Afiq, boleh bagi tahu cikgu 3 warna asas yang kamu tahu. Silakan Afiq. 3
Warna asas. Tiga warna asas ialah biru, merah, kuning. Okey. Merah, biru, merah, kuning. Yang maknanya ada 3 warna asas ataupun warna utama yang kita perlu tahu. Ya. Ketiga-tiga warna ini tidak boleh dihasilkan dengan campuran warna-warna lain. Maknanya colour ini adalah warna yang asas. Kemudian warna yang kedua, warna sekunder. Okey, saya nak tanya Khairul lah. Cuba bagi tahu cikgu warna sekunder. Silakan Khairul. Warna sekunder biru, kuning, merah, kuning, merah, biru. Okey, itu campuran ya. Maknanya campuran daripada warna asas tu keluarlah warna sekunder. Khairul tak bagi tahu di mana campuran tersebut. Okey. Hijau, jingga, ungu. Betul Okey. Hijau, jingga dan ungu So gabungan dua warna gabungan untuk warna menghasil. asas, dua warna asas akan menjadi warna sekunder lah. Maknanya warna yang kedua. Baik. Okey, kita juga ada warna yang ketiga daripada campuran warna asas, itu warna yang pertama dan warna sekunder. Ya. Okey, kalau kat sini contoh dia biru campur ungu jadi biru ungu merah campur ungu jadi merah ungu. Kemudian merah campur jingga, merah jingga. Maknanya ada campuran asas daripada warna asas dan warna tetia dapatlah warna yang ketiga. Okey, kemudian cikgu akan masuk kepada tajuk tipografi dan logo. Yang ni kita dah tahu tadi prinsip reka bentuk, kita dah tahu elemen-elemen seni. So kita akan tengok macam mana kita nak hasilkan logo, dan kita perlu tahu dengan adanya tipografi dan logo ni kita dapat menghasilkan idea yang menarik. Ya. Okey, ini adalah maksud tipografi dan logo. Okey, reka bentuk grafik seperti reka bentuk logo akan dapat menarik penonton kerana penggunaan elemen seperti warna, imej, garisan, bentuk dan lain-lain. Jenis huruf adalah satu daripada unsur yang paling kelihatan selain warna. Ya. Okey, kemudian kita tengok kepada maksud tipografi. Okey, dalam seni visual, tipografi merupakan kaedah memilih dan menyusun huruf atau muka type pada ruang tertentu untuk mendapatkan kesan yang khusus. Okey, pemilihan dan penyusunan muka type adalah penting agar kelihatan harmoni dan mempunyai kesan visual yang ditetapkan. Okey, tipografi juga memberi kesan pembacaan dan komunikasi yang baik kepada pembaca. Okey, kalau dekat sini tipografi ada juga gabungan, maknanya ada juga jenis-jenis yang kita perlu tahu. Okey, kalau kat sini kita ada 4 jenis tipografi. Okey, Afan, boleh bagi tahu cikgu jenis-jenis tipografi yang kamu tahu Okey, silakan Irfan. Afan. Jenis-jenis tipografi ialah huruf yang untuk guna dalam reka bentuk logo huruf serif, huruf sans serif, huruf script dan huruf dekoratif. Okey, ada 4 di situ iaitu serif, sans serif, script dan dekoratif. Okey, di sini cikgu ada bagi contoh. Kalau huruf serif ni mempunyai ekor pada penghujungnya. Contohnya salah satu huruf ni Times Romans. Maknanya kalau kita hasilkan, ada kita tengok di hujung tu adalah yang berekor. Itu kita boleh tahu itu adalah huruf ataupun tipografi serif. Maknanya biasanya dihasilkan kita nak buat poster ataupun kulit-kulit majalah dan sebagainya. Tulisan ini dapat menarik perhatian ramai. Okey, kemudian kita tengok yang kedua, huruf sans serif. Okey, huruf sans serif ni dia tidak mempunyai ekor. Kalau kita tengok dekat sini, hurufnya lebih kepada ketebalan atau nipis yang tidak mempunyai ekor. Contohnya di hujung biasa penggunaannya Centrigotic, Helvetica, Vedana dan Arial. Contoh penggunaan huruf sans serif dalam rekaan grafik. Okey, yang ini pun sama juga untuk cover-cover ataupun poster yang dihasilkan. Maknanya lebih menariklah. Maknanya kalau tajuk sesuatu tajuk buku atau majalah, kalau kita guna sans serif ataupun huruf yang nampak tebal, lebih menonjol. Kemudian yang ketiga, huruf skrip. Okey, huruf yang bergaya dan biasanya suka dibaca. Biasa dia digunakan dalam kad ucapan ataupun kadang-kadang kita nak gunakan, kita nak hias ataupun desain kita tu nak bagi menampakkan lebih menarik. Contohnya dekat sini kita ada kad ucapan,
adanya poster-poster yang boleh menggambarkan perkataan itu menarik untuk tipografi. Skrip biasanya contoh yang saya bagi dekat sini airbrush dengan sign painter. Maknanya yang ni kita dapat cari lagi banyak lagi golongan-golongan huruf dalam yang kita dapat hasilkan lah. Okey. Kemudian yang keempat ada huruf dekoratif. Huruf ni kalau kita tengok ia mempunyai hiasan yang tidak sesuai pada teks bacaan. Biasanya huruf ni dia lebih kepada abstrak lah, maknanya kalau kita tengok bahan tu ataupun huruf tu lebih menarik, kadang-kadang susah untuk dibaca. Bila kita dekat senang dibaca. Ni adalah gambar-gambar yang mana cikgu bagi contoh dalam reka bentuk grafik lah untuk huruf dekoratif. Okey. Kemudian kita pergi kepada logo. Okey. Yang ni kalau tak ada tipografi, maknanya logo sahaja tidak akan menarik lah. Maknanya perlu ada gabungan tipografi dalam reka bentuk logo. So dia tak boleh ada logo sahaja tanpa ada tipografi dan mungkin kita kata tak boleh, kurang menarik juga kalau ada tipografi saja tanpa ada logo. Ya, betul. So perlu diseiringkan, disekalikan. Tapi ada juga kumpulan logo yang tak ada tipografi, tapi biasanya digunakan ada gabungan untuk yang kita hasilkan logo. Okey. Cikgu bagi tahu masuk logo. Logo merupakan rekaan grafik yang telah diringkaskan dengan tujuan untuk memperkenalkan imej sesuatu pertubuhan syarikat ataupun organisasi. Bagi sesuatu syarikat perniagaan, logo merupakan tanda perniagaan. Trademark logo yang baik hendaklah mematuhi ciri-ciri logo yang berikut. Okey, suatu gubahan berbentuk grafik yang ringkas dipermudahkan dalam bentuk aspek asal ataupun rupa asal mempunyai nilai keunggulan sesebuah syarikat perniagaan kerana dapat membantu promosi jenama berkenaan. Okey, biasanya logo ni kita olah supaya lebih menarik. Kadang-kadang idea pelanggan dia nak sesuatu logo tu berdasarkan ideanya sendiri ataupun berdasarkan perniagaan yang dibuat. Okey. Kalau kita tengok sini ciri-ciri logo yang baik, macam mana kita nak hasilkan ciri-ciri logo yang baik. Okey, Puteri Balkis bagi tahu cikgu salah satu ciri-ciri logo yang baik. Silakan Balkis. Direktur Syarikat Limited. Okey, lagi? Direktur Syarikat Limited. Okey, kalau kat situ kita ada identiti tetap untuk kesihatan organik. Ya, betul. Okey, kemudian kalau dekat sini kita tengok ciri-ciri logo yang baik direka seringkas dengan mungkin. Okey, unik, profesional dan asli. Maknanya kita tak tiru pun logo orang lain. Maknanya kita ambil daripada idea kita sendiri. Mempunyai identiti tepat untuk untuk sesuatu organisasi. Okey, sebagai hak milik dari segi undang-undang, maknanya logo kita tu tidak ada ciplak ataupun tiru logo orang lain. Maknanya hak milik kita adalah hak milik individu. Kemudian dapat menyampaikan penerangan berkenaan dengan logo, asalnya, nilai dan kualiti. Maknanya kita dapat menerangkan, maknanya logo kita tu ada logo yang bersifat ataupun menerangkan tentang pertubuhan atau organisasi yang kita nak, yang kita perlu buat lah. Kemudian menggunakan warna yang minimum 2 ataupun 3 color. Itu adalah sesuai lah. Biasanya 3 color ni adalah logo yang baik lah. Maknanya ringkas dan kita dapat lihat dari segi reka bentuk logo tu. Okey, so maksudnya macam cikgu sebut tadi, dianjurkan untuk dalam satu-satu penghasilan karya logo tu tidak lebih daripada 3 color tadi cikgu. Ya. Sekiranya ada kawan saya macam Ashraf, dia suka buat logo dan dia suka design. Tapi mungkin dia suka memasukkan elemen-elemen warna yang banyak. So macam mana cikgu? Okey, kalau contohnya kita tengok elemen warna yang banyak, biasanya kalau kita tengok perubahan dari segi logo sekarang ni, ada logo 5 warna pun ada digunakan. Maknanya tidak fokus kepada 3 warna. Kita tengok juga reka bentuk logo yang macam mana. Tapi biasanya kalau lebih 5 warna tu ada logo yang mana dia nak lebih kreatif ataupun kreativiti pada logo tu sendiri. Maknanya ada maksud tertentu, mungkin bersifat personal ataupun bersifat logo dari segi olahan idea, kepuasan diri, kepuasan diri untuk hasilkan logo lah. Baik cikgu. Okey, kemudian kita tengok jenis-jenis logo. Okey, ini adalah
kumpulan jenis-jenis logo. Kalau kita tengok logo huruf, logo huruf ni biasa digubah dengan menggunakan muka type untuk menghasilkan imej logo. Ada yang digubah daripada perkataan dan juga singkatan perkataan. Ini saya ambil daripada syarikat-syarikat lah, daripada badan-badan korporat yang mana dihasilkan logo dengan muka type je. Maknanya macam TV3, Canon dan sebagainya. So, tulisan tu dijadikan logo. Tulisan tu dijadikan logo. Tapi logo ini dia ambil daripada tipografi lah. Daripada tipografi tadi dan dapat kita hasilkan logo. Itu Kemudian, dia. Baik, cikgu, daripada sini kita dapat nampak daripada contoh-contoh logo yang cikgu tunjukkan. Normally semua menggunakan tidak lebih daripada 3 warna dan orang kata menggabungkan beberapa elemen seperti yang cikgu dah ajarkan tadi lah. Alright, dan sekarang ni cikgu kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak bagi ruang kepada rakan-rakan kita untuk minum air kejap, untuk take 5 kejap, dan kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM TV KPM. Setiamu cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Dari A, B, C, D, E, 1, 2 dan 3, hingga aku tahu baca dan kira. Tak terhingga pengorbananmu, hingga aku besarkan ku ingat selalu. Terima kasih padamu cikgu, jasamu akan ku kenang selalu, tak pernah lelah. Terima kasih cikgu. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih muridku. Begitu. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dia tadi ucapan Hari Guru daripada pelajar-pelajar kita yang sangat kreatif, cikgu. Dan sambil-sambil itu juga untuk tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini adalah berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Dan kita ada juga kad yang dihantarkan secara fizikal kepada kita. Ini juga adalah hasil karya pelajar-pelajar kita, cikgu. Nampak tu dia tulis, ada lukis gambar cikgu. Kemudian ditulis dalam ni, terima kasih cikgu, terima kasih guruku atas semua jerih payahmu, lelahmu, kesabaranmu, ketabahanmu dan setiap jengkal kasih sayangmu. Sungguh tak bisa kami balas dengan apa pun. Daripada SK Gangsa Melaka, Sekolah Kebangsaan Gangsa Melaka, hashtag terima kasih cikgu katanya. Baik, terima kasih kepada rakan kita yang hantar kad ini dan juga kepada anda semua. Kita terus hargai guru kita walau di mana pun kita berada. Baik, rakan-rakan saya di Google Meet semua masih on lagi ke? Kalau on, belanja saya double thumbs up sikit. Masih on lagi. Baik cikgu, kita nak teruskan cikgu. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan elemen seni dan juga kita tahu berkenaan dengan tipografi dan juga logo. Mesti sebaiknya disekalikan ataupun dikombine sekali untuk menghasilkan logo yang lebih luar biasa. Mungkin kita nak teruskan cikgu, silakan. Okey, kita sambung Okey, tadi kita tengok logo huruf Okey, yang kedua kita ada logo representasi. Okey, kalau kita tengok logo ini biasanya dikenali sebagai pictorial logos ataupun pictogram. Okey, reka bentuk ini berdasarkan objek benda atau objek alam semula jadi dengan tujuan
untuk menghasilkan satu logo syarikat ataupun organisasi yang kukuh. Biasanya logo representasi ni dia tidak ada tipografi ya. Dia hanya logo lambang ataupun logo-logo yang kita ambil daripada objek semula jadi. Dia memang semata-mata logo lah cikgu. Biasanya kalau kita tengok logo kat sini contohnya Petronas hasil daripada petroleum. Kita nampak kat situ bentuk seperti minyak ataupun bentuk menggambarkan benda itu syarikat petroleum. Kalau kita tengok lagi lambang-lambang yang lain contohnya yang dihasilkan adalah berdasarkan idea yang diambil daripada idea semula jadi ataupun idea yang menerangkan tentang sesuatu pertubuhan ataupun syarikat mungkin tersebut. macam TMB tu cikgu. TMB itu sendirilah. Biasanya menggambarkan elektrik. Okey. Kemudian kita pergi kepada logo huruf dan representasi. Maknanya biasanya logo ni digabungkan. Yang ni lagi menarik biasanya. Logo korporat yang dibuat dalam dua bentuk itu logo huruf dan logo representasi. Kedua-dua bentuk ini digabungkan menjadi satu logo. Maknanya kalau logo huruf dan representasi ni tidak ada gabungan. Kalau kita tengok dekat sini adanya unsur-unsur prinsip reka bentuk, adanya unsur-unsur elemen seni. So kita dapat hasilkan logo yang lebih menarik lah. Kalau ini adalah contoh mungkin kita boleh katakan gabungan daripada tipografi tadi dan juga logo daripada logo itu yang sendiri digabungkan. Dan saya sangat-sangat kenal dengan logo yang kat bawah tu cikgu belah kiri. Saya nak masukkan Didik TV tapi Didik TV pun termasuk dalam golongan logo huruf dan belakang cikgu ada cikgu belakang. Okey, kalau kita tengok dekat sini adanya tipografi, adanya kita tengok logo, maknanya image ataupun gambar menerangkan tentang logo itu sendirilah. Okey. Kalau kita tengok kat sini ada satu lagi logo yang mana lagi ringkas. Yang logo yang keempat. Okey, itu logo simbol. Kalau biasanya logo simbol ni kita dapat tengok di persekitaran kita, contohnya kita nak masuk ke tandas. Betul cikgu. Adanya perbezaan kan. Tandas lelaki ataupun perempuan, tak tulis pun tak apa. Tapi biasanya kalau ada logo simbol kita dah tahu. Maknanya murid-murid dah tahu tentang logo simbol. Logo ni biasanya dia menerangkan image dan menerangkan sesuatu kumpulan atau tanda amaran dan maklumat. Okey, Nabil bagi tahu cikgu kalau dekat pasar raya ataupun supermarket awak biasanya tengok logo apa? Biasanya logo simbol apa yang awak jumpa? Biasanya kalau kita pergi shopping mall, kita tengok logo apa yang biasa awak lihat itu logo dalam bentuk logo simbol lah. Tentang maklumat. Tak dengar Nabil, suara Nabil? Okey Nabil, boleh? Tak dengar Okey. Apa dia? Sekali lagi. Logo tandas. Logo tandas cikgu. Tandas Okey, selain pada logo tandas, apa yang Nabil biasa tengok? Kalau di shopping mall cikgu simbol. Yang orang buang sampah tu. Orang buang sampah. Itu adalah tempat yang pembuangan sampah. Contohnya ada lagi seperti surau. Betul. Selalu saya nampak cikgu lift cikgu. Dekat lift. Kan tanda lift tu naik itu biasanya menerangkan tentang simbol lah. Maknanya kalau dari segi kebakaran, ada juga logo simbol tentang keselamatan. Kebakaran, bahayanya sesuatu tempat itu, maknanya kita dah tahu. Maknanya dia tak tulis pun tak apa. Ini pentingnya logo simbol. Okey, kita tengok. Kalau ada kombinasi logo yang lengkap, macam mana kita nak hasilkan kombinasi logo yang lengkap? Perlu adanya bentuk asas logo. Bentuk ni tadilah kita ambil daripada asas reka bentuk. Kita ada dari segi imbangan, dari segi harmoninya, kemudian penegasan. Kalau kita tengok dekat sini, dari segi elemen seni kita ada bentuk, ada rupa, ada ruang dekat situ. Maknanya kita dapatkan hasil logo yang terbaik. Kemudian perlu ada image. Contohnya dekat sini ada image, kita nak buat kafe. Adanya cawan, adanya bentuk asap, itu adalah dikatakan gabungan daripada imej semula jadi ataupun dibentuk sebagai logo. Dan kemudian, itu bukan boleh dikatakan sebagai simbolik kepada perniagaan yang dilakukan. Betul. Kemudian kita perlu ada satu lagi tipografi. Maknanya tipografi ini daripada
yang kita ambil tadi daripada 4 jenis golongan tipografi lah. Ya. Maknanya kalau kita tak ada tipografi yang menarik, maknanya kedai kita tu nampak macam hambar. Maknanya kalau orang nak masuk pun dia kata tak menarik lah. Kalau kita first impression juga. First impression. Maknanya biasa sekarang ni kalau kita tengok dekat tepi-tepi jalan ataupun di sekitar koridor jalan raya tu ataupun di tepi-tepi supermarket, kita ada tengok yang orang jual atau gerai-gerai yang biasa pun menggunakan logo yang cantik. Contohnya yang gunting dia kan. Yang budak sekolah tu maknanya lebih cantik lah dia orang menghasilkan logo. Ya, betul cikgu. Okey. Kemudian kita tengok peralatan dan bahan asas untuk menghasilkan logo. Ya. Okey, ini adalah peralatan yang mana ada cikgu bawa dekat sini. Contoh yang mana cikgu bawa ini adalah peralatan asas yang mana kita untuk menghasilkan logo. Ya. Kalau dekat tadi di awal tadi saya ada gunakan brush ni cikgu. Ya. So brush ni juga adalah salah satu daripada bahan asas untuk kita gunakan untuk menghasilkan logo cikgu. Ya, untuk mewarna logo. Ya. Okey, biasanya kalau kita tengok dekat sini. Okey, yang pertama perlu kita ada untuk kita membuat lakaran ataupun untuk perkembangan idea kita perlu ada kertas lukisan. Kertas lukisan adalah ataupun kertas lakaran ya. Maknanya kita dapat melukis perkembangan idea di atas kertas tersebut. Kemudian kita ada semburan perekat. Semburan perekat tu dalam tin lah. Maknanya benda tu untuk kita melekatkan imej kita bila kita dah siap satu logo tu, kita nak lekatkan di mounting board ataupun benda-benda yang senang untuk kita lekat lah. Mounting board biasanya kita gunakan. Kemudian kita ada pemadam, set geometri, pensel warna, pensel, pembaris, pen penanda, pita perekat, bekas warna, berus lukisan, warna miura dan warna air. Maknanya kalau kita tengok contoh, kalau dekat depan saya ni, saya ambil satu contoh. Maknanya kita ambil ni. Okey, ini contoh yang dihasilkan dengan menggunakan bahan-bahan daripada yang saya tunjukkan tadilah. Okey, ini murid saya hasilkan logo ini dengan menggunakan pensel warna. Dengan menggunakan pensel warna ya. Maknanya dia dapat menghasilkan logo yang baiklah, maknanya bagi saya tu baiklah. Okey, yang kedua kalau kita tengok yang ini okey, yang ini logo murid saya hasilkan dengan menggunakan warna miura. Kalau biasanya pelakar lah, kalau kita panggil dekat dalam studio PRT tu pelakar lah. Maknanya dia hasilkan menggunakan pelakar. Maknanya dia berwarna dengan menggunakan toner warna. Ini adalah hasil-hasil yang digabungkan untuk menghasilkan logo lah. Dan dia siap memainkan elemen gradient dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Okey. Itu adalah peralatan-peralatan yang digunakan semasa proses membuat logo. Ya, itu dia cikgu. Baik, dan cikgu, kita dah dapat belajar berkenaan dengan bagaimana kita nak menghasilkan logo, tipografi dan juga logo yang mana gandingan, gabungan tipografi dan juga logo merupakan satu benda yang penting dalam nak menghasilkan logo yang luar biasa. Baik cikgu, sedar tak sedar cikgu, hampir 1 jam kita bersama-sama pada pagi ini, dan sedar tak sedar juga kita dah berada di penghujung rancangan untuk segmen kita dalam Teras di TV KPM pada pagi ini. Mungkin rumusan cikgu untuk pelajar dekat luar sana yang mungkin ada keinginan dalam projek apa kita berkata sebagai produksi reka tanda ni, tapi mungkin tak berpeluang, ataupun mungkin ada tips cikgu untuk rakan-rakan kita dekat luar sana dalam nak menghasilkan logo ni cikgu. Silakan cikgu. Okey, untuk rumusan ya, maknanya kalau kita nak dapatkan idea ataupun untuk kita menghasilkan logo yang baik, kita perlu tahu dari segi prinsip reka bentuk tadi yang ada 7 tu. Kemudian kita perlu tahu juga ada elemen seni, ada 6 dekat situ. Kemudian seterusnya tipografi, maknanya jenis-jenis huruf atau golongan huruf yang kita perlu tahu untuk kita hasilkan logo, dan kemudian logo tu sendirilah. Maknanya ada 4 gabungan logo tadi, maknanya logo huruf, logo huruf dan representasi, logo simbol, logo representasi. Maknanya kita akan dapatkan hasil logo yang terbaik. Maknanya gabungan-gabungan tadi untuk kita membuat lakaran idea supaya logo kita lebih menarik dan lebih dapat menarik perhatian
umum lah. Ya, itu dia. Dan kalau kita tengok daripada apa yang cikgu sampaikan kepada kita, 5 benda penting ini adalah perlu ada dalam nak menghasilkan sesuatu logo ataupun dalam nak menghasilkan produksi grafik. Dan kita nak ucap terima kasih banyak kepada Cikgu Muhammad Ashadi Mohamed, guru mata pelajaran vocational produksi reka tanda SMK Bandar Sentul Kuala Lumpur, kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Dan juga rakan-rakan saya daripada SMK Bandar Sentul Kuala Lumpur, terima kasih juga kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Dan anda di rumah, saya tak lupakan. Okey, jangan lupa terus kekal di Didik TV KPM dan temu janji kita di Teras Didik TV KPM setiap hari 8 pagi hingga 10 pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye. Didik TV KPM